Okey. Assalamualaikum semua. Okey. Alright. Dengar ke? Okey ke? Okey. Okay, kejap lagi kita akan live. Okay, ini topik kita pasal ibu mengandung. Okay, dengar? Boleh dengar? Komen sikit boleh dengar tak? Kuat ke? Jelas ke? Sekarang pukul 2.28 petang. Hari ni hari Ahad 31 Mei 2020. Kita tunggu dulu orang masuk. Okay. Alright. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni hari ke hari ke-8 Syawal. Okey. Hari ke-8 Syawal sebab kita start puasa, kita start raya hari Ahad kan. So hari ke-8 lah. Okey, dengar ke? Boleh? Okey, 1 minit lagi kita akan live. Kita akan start lah topik kita. Okey, 2.30 Okey, seperti yang dijanjikan, hari ni hari Ahad 31 Mei pukul 2.30 petang. Saya Dr. Nur Azrin binti Muhammad Saleh, doktor bertugas di Klinik My Family Melaka, akan sama-samalah share tentang pasal ibu mengandung. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Alright. Okey. So, kepada yang belum mengenali, saya Dr. Azrin lah. Okay. Kepada yang dah mengenali, hai. Okay. So, hari ni hari ke-8 Syawal. Kan, betul? So, kepada yang berpuasa, tahniah lah. Okay. Sebab ada sabda Nabi menyebut sesiapa yang berpuasa pada bulan Syawal selama pada bulan Ramadan selama sebulan, disambung pula dengan bulan Syawal selama 6 hari, seumpama dia berpuasa selama setahun kan. Okey, so tahniahlah kepada siapa yang dah mulakan dengan puasa pada bulan Syawal. Okey, alright. So hari ni saya nak bercakap tentang pengalaman macam pasal ibu mengandung kali pertama. So apa yang dia nak expect kan, sebab kali pertama kan memang agak blur kan apa yang macam mana semua kan. So saya nak bercakap pasal tu lah sebab sekarang kan musim PKP, so ramailah yang datang mengandung semua kan. Okay, tahniah lah. Okay, right. So macam mana kita nak tahu kita mengandung? Yang first kali, bila kita miss period, betul kan? Miss period, so kita kena suspect lah. First kahwin ataupun ada juga yang mengandung sebelum kahwin kan. So yang dah kahwin, miss period, so kita kena suspect kita mengandung lah first. Okay, kalau kita ada bersama dengan suami. Okay, so biasa orang akan buat UPT lah, urine pregnancy test, kat rumah biasanya. So bila mana UPT positif, dikira insyaAllah mengandung. Okay, so next step apa yang nak buat adalah, hari ni puasa ke Syawal ke-7 ya? 7 ke 8, okey lah. Okay, so dah UPT positif kan, so tahniah gembira semua kan, especially orang yang memang betul-betul menanti untuk pregnant kan. So tahniah. So apa nak kena buat lepas tu? So next is jumpa doktor. Okay,
jumpa doktor. So kenapa kita galakkan ibu-ibu mengandung ni untuk berjumpa doktor awal lah, di awal kehamilan kan. Kenapa? Sebabnya nak kena tahulah macam mana body dia kan. Sebab kena faham pregnancy ni adalah is a long journey and is a tough journey lah. Agak mencabar lah. Sebab kita nak mengandung 9 bulan semua kan. So kita kena tahu macam mana keadaan kita, diri kita pada masa tu. Okay, dan pada masa nantilah. Okay, bila berjumpa dengan doktor, okay, so biasanya kita akan buat apa? Kita akan buat scan. Okay, scan. Tetapi scan ni pun dia bergantung pada mesin lah. Sebab ada mesin yang boleh detect scan awal, masa awal kadang-kadang 5 minggu, 6 minggu dah boleh detect lah. Ada mesin kadang-kadang tak boleh, dia ikut dia punya kecanggihan lah mesin tu. Ada mesin kadang-kadang 8 minggu baru boleh detect lah baby dalam rahim kan. Okay, so kebiasaannya doktor akan buat scan atas perut lah. So akan biasa 6 ke 7 minggu dah boleh nampak kantung, dan ada juga yang boleh nampak heartbeat baby kan. Okay, so kalau ada juga yang kalau tak boleh nampak ikut atas, kita akan buat ikut bawah lah. So kita panggil transvaginal scan lah, ikut bawah. Biasanya tu lebih jelas lah. Okay, alright, so scan di awal pregnancy ni, apa yang kita nak perlu sangat adalah satu, nak make sure kantung baby tu berada di dalam rahim, tak nak duduk di luar rahim. Okay, kalau di luar rahim dikira bahaya lah, emergency lah. Okay, so nak make sure satu, kantung baby duduk dalam rahim. Okay, nombor 2, kita nak make sure ada nampak heartbeat lah. Itulah macam saya cakap tadi, kadang-kadang kalau terlalu awal sukar lah untuk nampak heartbeat kan. So 2, heartbeat tu jantung lah, degupan jantung baby. 3, nak make sure yang tarikh bersalin ibu tu tepat, tepat pada betul lah. Sebab ada kadang-kadang ibu ni dia terlupa tarikh first day period dia kan. Jadi kalau kes macam tu, dia memang kena kita akan bagi dia punya tarikh bersalin, EDD lah, kita bagi estimated due date tu berdasarkan scan. Scan biasa kita akan buat 2 kali lah, tengok mana tarikh yang tepat, kita akan bagi tahu kat ibu tu lah. Okay, alright. Okay, ada pertanyaan doktor, normal ke saya dah 25 minggu tapi perut saya berlipat, baby first, perut berlipat Okay, yang ni kena tanya doktor ni, doktor kena tengok sini macam mana Okay, so tarikh EDD tepat. So kalau ibu yang dia punya tarikh period ni, macam period dia regular lah, every month datang, biasanya dia punya tarikh bersalin tu akan jadi tepat lah. Okay, kalau scan pun dalam 2-3 hari. Dia di awal kehamilan ni kalau beza dalam seminggu tu dikira okey lagi lah Okay, alright, so 3 benda ni lah yang kita akan buat, yang kita nak make sure lah di awal kehamilan. Okay, masa kita scan tu lah. Okay, so bila jumpa doktor, doktor akan buat apa? Doktor akan tanya sejarah, ada penyakit apa-apa ke, kencing manis, darah tinggi ke, asma ke apa kan, family ada kencing manis ke, darah tinggi ke apa ke. Lepas doktor akan check BP. Sebab ada kadang-kadang ibu ni BP dia tinggi, kerana dia excited sangat jadi BP dia tinggi kan. Ada juga yang kadang-kadang dia tak perasan pun BP dia, tekanan darah lah, BP, blood pressure dia tinggi kan. Okay, doktor akan check dia punya berat, okay, dia punya BMI kan, berapa semua. Okay, dan yang paling selalu kita buat akan kita check ni lah, urine. Urine ni sebab apa tahu? Sebab di awal kehamilan kebiasaannya, ni yang saya cakap, kebiasaannya ibu-ibu ni akan rasa loya, muntah semua kan. So ada juga ibu yang loya, muntah teruk sampai tak lalu nak makan. Okay, bila tak lalu makan, badan dia akan kering semua. So bila kita check urine akan ada ketone. Ketone tu asid lah. Okay, akan ada ketone. Okay, so doktor check urine nak make sure ketone tak ada, protein pun tak ada lah. Okay, alright, so itu yang biasanya doktor akan buat lah dia pada semasa awal-awal kehamilan. Okay. Okay, so next kita nak cakap pasal pemakanan. Pemakanan di awal kehamilan kan. So orang selalu tanyalah, doktor nak makan apa kan, boleh makan ni ke tak, boleh makan tu ke tak kan. So sebenarnya dalam medical ni tak ada pantang lah, so, apa-apa pun boleh makan. Okay, so yang kita galakkan adalah makan benda yang tinggi nutrien. Okay, sebab apa yang banyak nutrien lah, yang berkhasiat, makanan yang berkhasiat. Okay, sebab apa? Sebab apa-apa yang ibu tu makan, nutrien dia tu akan pergi kepada baby lah.
Sebab baby kecil lagi. Jadi dia punya otak, dia punya jantung, dia punya tubuh badan, dia punya semua baru nak terbentuk. So masa ni lah kita nak pump benda-benda yang best lah, benda-benda nutrien yang bagus-bagus untuk bagi semua organ dia terbentuk dengan dengan sempurna lah. So biasanya kita galakkan ibu-ibu ni jaga makan. So makan banyak sayur, makan buah, makan banyak makanlah protein, karbohidrat semua tu lah dengan kuantiti yang betul. So kena elakkan apa? Elakkan makanan contohnya fast food. Fast food, Maggi, jeruk-jeruk, asam-asam. Sebab apa? Sebab makanan-makanan ni dia tinggi kandungan garam. So tak elok lah tinggi kandungan garam. So dia tak bagi nutrien pun, dia lebih kepada benda-benda yang garam lebih tinggi kan. So tak bagi apa-apa, tak bagi banyak nutrien kepada baby. Okay. So lain pemakanan juga kita galakkan ibu-ibu ni supaya makan secara berkala. Macam makan sikit tapi kerap. Jangan makan satu meal tu macam biasalah. Sebab apa? Sebab masa mengandung ni dia macam dia macam selera dia lain macam sikit. Kadang-kadang rasa nak makan banyak kan. Tapi jangan ikutkan tu lah. Sebab dia biasa kita galakkan sikit-sikit tapi kerap. Sebab kalau makan banyak sekali boleh jadi dia akan terus muntah. Dia akan tolak balik kan. So makan sikit-sikit tapi kerap lah. So elakkan makanan pedas, makanan berminyak, macam kari-kari semua tu lah. Okay, supaya nak elakkan muntah tu berlaku. Okay. Lain di awal kehamilan akan banyak berlaku perubahan pada badan. So hormon pun tengah nak adjust kan. Okay. So akan ada loya. Ada orang akan dapat loya, muntah, rasa letih je, rasa nak marah, rasa nak tidur je kan. Okay. So yang tu semua kena try adapt lah. Kalau even muntah tapi ibu tu boleh makan balik. Maksudnya dia muntah tapi dia still selera dia okey. So yang tu saya rasa okey lagi. Dah boleh minum air lah. Itu okey lagi. Cumanya yang bahaya bila mana ibu ni dia muntah-muntah tapi dia tak lalu nak makan dah. Makan tak boleh, minum tak boleh. Jadi macam yang tu bahaya sikit. Sebab apa? Dah banyak keluar tapi tak ada benda yang masuk. So kalau macam ni kita galakkan ibu ni berjumpa dengan doktor awal supaya doktor boleh bagi ubat tahan muntah. Kalau yang teruk juga mungkin terpaksa masukkan drip untuk bagi support lah kepada badan dia. Okay, so sebab jangan main-main lah dengan muntah ni. Sebab ada kes ibu tu dia ingat muntah macam biasa kan. Mengandung muntah dia ingat macam biasa. Jadi dia biar je duduk kat rumah, lalas meninggal. So kita tak nak yang tu lah. Okay. Alright. So lain banyakkan rehat. Fikir yang positif, cukup tidur, elakkan long distance journey lah. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak make sure, sebab baby awal lagi kan, baru nak menempel, baru nak terbentuk kan. Make sure baby, mak cukup rehat. Kita support lah baby tu. Okay. Sebab ada juga kes ibu tu dia travel long distance kan, macam JB ke Melaka, balik-balik tu terus gugur kan. Sebab apa? Sebab itulah tak cukup rehat semua. Alright. Okay. So lain folic acid lah. Okay, folic acid ni sebenarnya adalah kumpulan dari vitamin B lah. Dia kita panggil suplemen lah. Okay. Alright. Doktor nak tanya, saya dah 37 minggu, perut kerap mengeras tapi baby kurang aktif, adakah tanda nak bersalin? Okay. Alright. Okay. Baby kurang aktif ni adalah tanda bahaya lah. So saya galakkan ibu ni kena pergi terus ke hospital cepat lah. Okay. Memang kurang aktif, ada perubahan kepada yang sebelum ni, memang kena ni lah, kena pergi hospital cepat. Sebab 37 minggu dah kira cukup bulan lah. Okay, scan detail boleh buat pada bila ya? Scan detail biasanya kita buat pada 20 ke 26 minggu. Kalau terlalu kecil pun sukar untuk tengok structure baby. Kalau terlalu besar pun sukar juga. So biasa ideal time kita galakkan 20 ke 26 minggu. Okay, alright. So next is folic acid lah. Okay, folic acid ni macam saya bagi tahu, dia adalah suplemen lah. So dia adalah kumpulan dari vitamin B. So actually folic acid ni dapat dekat makanan-makanan kita. Macam kekacang, macam sayur-sayur hijau, bayam, apa semua, daging, buah, dia tinggi folic acid. Okay, tapi ada juga ibu-ibu ni macam taklah kita boleh nak makan benda-benda tu banyak kan sekali makan. So sebab tu kita galakkan makan folic acid lah. Okay, folic acid ni dia membantu pembentukan darah lah untuk ibu tu, dan juga membantu pembentukan darah untuk anak lah.
untuk anak ni, janin ni terbentuk dengan sihat. Okay. Alright. So satu lagi perkara yang penting di awal kehamilan, kena tahu status hemoglobin. Hemoglobin ibu tu. Hemoglobin ni kita panggil darah merah lah. Sebab kebanyakan ibu-ibu di Malaysia ni dia punya darah merah rendah. So biasanya disebabkan oleh pengambilan iron yang kurang lah. Okay. So nak kena tahu juga status HB berapa. Biasanya untuk ibu mengandung, kita punya target adalah HB 11.5 ataupun 12 ke atas lah. Okay. Alright. So kalau kurang daripada 11.5 di awal kehamilan ataupun 12 di awal kehamilan, so biasanya doktor akan galakkan ibu ini untuk start terus makan ubat tambah darah. Tak boleh makan folic acid saja, kena start terus makan ubat tambah darah. Supaya nak make sure HB dia cukup. Darah merah, hemoglobin dia cukup. Sebab apa? Hemoglobin ni penting untuk bawa nutrien, nutrien lah kepada badan kita kan. So, kalau HB mak tu rendah, macam mana nak bagi nutrien ke anak dia? Okay. So kalau tu make sure lah HB ni cantik. Sebab ada juga ibu yang HB rendah boleh menyebabkan keguguran kepada baby dia. Okay. Alright. So sebelum tu lupa nak cerita. Okay. Mengandung ni dia ada 3 trimester trimester tu kita panggil 3 penggal lah. Okay. Ada trimester pertama, trimester kedua dan trimester ketiga. Okay. Trimester pertama ni kita kira start daripada first day period tu sampai 12 minggu. Tu trimester pertama. Okay, trimester kedua 13 minggu sampai 28 minggu. Trimester ketiga 29 minggu sampai 40 minggu. So 40 minggu tu dia punya EDD lah, estimated due date. Okay. So yang tadi saya cerita perubahan semua tu biasanya berlaku pada trimester pertama. Okay, masa tu badan tengah nak adapt lah dengan kehadiran baby. Okay. Alright, untuk trimester pertama ni biasanya doktor akan bagi tahu dekat ibu-ibu ni tentang warning sign lah. Warning sign ni maksudnya tanda-tanda bahaya. Apa tanda-tanda bahaya di awal kehamilan ni adalah bila berlaku PV bleed, maksudnya pervaginal bleeding. Ada keluar darah ke, spotting ke, apa-apalah. Tu yang warna coklat ke apa. Ataupun nombor 2, sakit perut yang teruk lah, cramping yang teruk. Okay. Yang 2 benda ni kena cepat-cepat pergi hospital ataupun jumpa doktor. Kita takut keguguran berlaku. Okay, jangan tunggulah. Kalau ada berdarah ke sakit perut apa, kena jumpa doktor cepat-cepat. Sini kita panggil warning sign lah di awal kehamilan. Okay. Alright. Okay, so settle lah bahagian first trimester punya perkara. Okay. So next kita masuk pada second trimester, iaitu pada usia kehamilan 13 minggu sampai lebih kurang 28 minggu lah. Okay, second trimester ni biasanya baby dah terbentuk, organ dah ada, cuma dia akan membesar. Okay. Oh, suara tak kuat sangat ke? Okay, ingatkan kuat. Okay, dengar okay ke? Okay ke dengar? Cakap-cakap tak dengar, tak syok juga kan? Okay, dengar ke? Respon sikit, okay? Okay ke? Dengar? Kuat ke? Alright, okay. Kuat? Kuat ke? Boleh? Okay, boleh? Okay. Alright. So, okay, alright. So, alright. So, kita dah masuk tadi trimester pertama, faham So, penting bila tahu UPT positif, jumpa doktor awal, okay? Sebab dia betul tak kuat sangat. Alamak je ke? Okay, jelas je. Okay, boleh Jelas Lagi shock sendiri. Just nice, okay. Alright, doktor ke depan sikit, okay. Alright, so penting awal kehamilan jumpa doktor. Okay, jumpa doktor. Okay, so doktor nak kena tahulah sejarah kehamilan dulu ke, ataupun yang pregnancy yang ni kan, macam mana kan. Okay, pemeriksaan awal tu penting. Okay, alright. So kita masuk kepada trimester kedua lah. Trimester kedua biasanya 13 ke 28 minggu. Okay, biasanya masa ni baby dah terbentuk dah, cuma dia nak organ nak besar. Tu kadang-kadang ibu-ibu dia ingat macam dah ada tangan ke, dah ada kaki ke.
Biasa masa trimester pertama tu dah ada tangan, ada kaki, dah nampak dah baby loncat-loncat semua kan. Maksudnya loncat dalam rahim lah, dah nampak dah. Okay, so masa trimester kedua kita galakkan ibu-ibu ni untuk buat apa? Detail scan. Ramai tanya detail scan ni apa? Ingatkan scan biasa je kan. Okay, detail scan ni dia bukan macam scan biasa yang kita buat kat KK lah. Okay, KK biasa klinik kesihatan lah Klinik kesihatan biasanya dia buat scan 2D yang biasa. Itu kita panggil growth scan. Scan tumbesaran saja. Biasa kita akan check kepala baby, ukuran dia, tengok jantung dia, lepas tu tengok dia punya perut, saiz berapa, ataupun kaki dia, femur dia punya kaki, tulang kaki tu. Okay, detail scan ni lagi penting lah Alright. Okay, detail scan ni kita akan check organ dalaman baby start dari kepala sampai kaki. Semua kita check. So detail scan ni bukan semua orang boleh buat hanya orang yang terlatih lah kena buat. Terlatih contohnya sonografer. Tak ada suara. Okey ke? Dengar ke? Jelas? Risau pula saya. Okey ke? Suara jelas? Okey. Ada suara tak? Okey tak? Okey. Jelas Jelas. Okey. Ada dah suara. Okey. Alright. Okey. Detail scan tadi Okey. Ni masa trimester kedua lah. Trimester kedua ni actually agak kritikal juga. Sebabnya bukan agak kritikal lah, agak penting lah. Okey. Sebab masa ni tumbesaran baby tengah cantik-cantik lah, tengah cun-cun kan. Okey, detail scan ni penting sebab dia nak check daripada atas sampai bawah lah, macam saya cakap tadi. Macam otak dia kita nak check lah, dia punya size. Tadi saya scan twin. Okey, hai puan. Okey, so nak tengok ada air lebih ke tak, ada cyst lah dalam otak dia, dia punya struktur otak lah okey ke tidak. Lepas tu kita akan turun tengok pada muka dia, tengok dia punya tulang hidung, tengok mulut dia ada sumbing ke tidak. Lepas tu kita akan tengok dia punya jantung, selalu keluar, selalu masuk, jantung ada 4 chamber ke tak, dia punya injap. Okey, laluan keluar jantung, darah semua kan. Lepas tu kita akan tengok perut dia, diaphragm, antara jantung dengan perut ada diaphragm lah. Nak tengok ada ke tidak. Okey. Perut dia macam mana, perut baby. Ada kidney, kadang ada baby juga ada kadang-kadang ada baby yang ada satu kidney saja Okay. So masa detail scan kita boleh detect lah, tengok kidney dia, buah pinggang dia macam mana, ada cyst ke tidak. Okay. Lepas tu kita akan tengok dia punya pundi kencing, dia punya kaki ada 2 ke, ada 1 ke. Okay. Lepas tu kita akan tengok dia punya jari-jari ni semua, tengok buka ke tutup ke, kaki dia ada club foot ke tidak kan, kaki dia semua air ketuban. Semualah tu kita panggil detail scan. Okay, detail scan biasa buat, kalau kat sini kita buat 20 ke 26 minggu lah. Okay. Kita akan tengok semua kedudukan uri, kedudukan air ketuban berapa banyak. Okay. Alright. Okay, biasanya detail scan ni dia bukan gambar berkala, dia 2D, dia hitam putih saja. Sebab function dia adalah untuk detect lah benda-benda tu. Okay. So kita galakkan lah ibu-ibu ni untuk buat detail scan. Sebab apa? Sebab nak make sure lah, kalau ada abnormality ke apa, doktor boleh cepat-cepat refer lah, kita boleh dapat rawatan yang cepat lah, rawatan selanjutnya dengan cepat. Okay. Supaya ibu tu pun bersedia lah untuk apa-apa kemungkinan. Okay, sebab tu pentingnya detail scan. Orang tanya detail scan ni berkala ke tak? Dia tak berkala, dia 2D. Okay. Tapi boleh juga kita top up dengan gambar berkala. Kita panggil gambar berkala yang video baby tu kita panggil 2D, 3D, 4D, 5D. 3D, 4D, 5D scan. Itu gambar baby berkala lah. Yang berkala, yang video baby gerak-gerak tu semua itu 3D, 4D, 5D scan. Okay. Alright. Okay. Okay, masa trimester kedua juga biasanya kita akan pernah dengar kan MGTT. MGTT ni minum air gula lah. Okay. Scary kan minum air gula kan. Okay. So kenapa pentingnya MGTT ni? Semua orang macam scary kan. Okay. MGTT ni adalah ujian saringan untuk kita kesan kencing manis semasa mengandung. Okay, bukan kita buat kat semua orang. Actually benda ni dia ada kriteria dia. Okay, adalah kriteria dia. Contohnya yang pertama, kriteria dia ibu tu umur 25 tahun dan di atas.
Okey, nombor 2 biasanya disebabkan oleh BMI lebih daripada 27 lah. Nombor 3 biasakan sejarah kandungan lalu lah. Ada GDM ke, ada apa, ada keguguran berulang ke, kematian anak sebelumnya ke apa ke. Okey. Nombor 4 biasanya ada keluarga ada sejarah kencing manis. Contoh mak ada kencing manis ataupun ayah ada kencing manis, tu dikira risiko. Dan sejarah kandungan sekarang contoh ada kerap keputihan, kerap kencing kotor. Okey, kalau ada risiko ni, walaupun satu risiko, ibu tu kena minum air gula at least sekali. Contohlah Puan A ni dia umur 24 tahun, BMI dia okey, BMI ni tubuh badan dia okey. Lepas tu dia tak ada, mak ayah dia tak ada kencing manis. Dia kandungan first, tak ada masalah. So dia tak ada risiko kan, so tak payah minum air gula. Tapi sepanjang mengandung tu, kalau doktor perasan, kalau doktor perhatikan dia punya berat selalu naik ataupun ada masalah keputihan ke apa ke, yang kerap, kencing kotor kerap, so dia kena minum air gula jugalah. Okay. Untuk yang awal-awal kita screening, kalau tak ada masalah, so tak payah minum lagi. Cuma kalau ada risiko-risiko lain selepas daripada tu, mungkin kena minum lagi. Okay. So minum air gula ni biasanya di klinik kesihatan, dia perisa kosong je lah kan, tak rasa apa, kosong, air gula kosong kan. Kalau di klinik-klinik luar biasanya ada juga yang kita sediakan air gula perisa. Macam kat sini kita sediakan blackcurrant lah. So ibu-ibu ni boleh buat pilihan lah, sama ada nak pergi ke KK ke klinik kesihatan ataupun kat luar, sebab prosedur sama je. Kena puasa, lepas tu ambil darah, minum air gula, lepas 2 jam cek balik darah, result sama. Okay. Alright, so pilihan masing-masing lah. Okay. Alright, so okay, so tu second trimester dia saya nak tekankan pasal detail scan lah. Okay. Alright, so sebab ada orang tanya, doktor, antara detail scan dengan 3D, 4D, 5D mana yang penting? Bagi saya paling penting detail scan. Okay, so jangan terlepas lah tarikh tu, jangan terlepas lah minggu tu. Okay. Alright, so dalam detail scan juga kita akan cek tulang belakang baby. Okay, kalau ada apa-apa masalah lah. Okay, kalau ada yang terkeluar ke apa, kita boleh detect lah kat situ. So insyaAllah tak ada apa-apa lah. Okay, trimester ketiga pula biasanya pada 29 minggu sampai ke 40 minggu. 40 minggu tu EDD lah, dia punya estimated due date. Okay, 29 minggu tu biasanya dah start kira gerak anak. Okay, Miss akan suruh kan, kira gerak anak at least 10 dalam masa sehari kan. Okay. So penting catat gerak anak ni. Sebab apa? Sebab kita nak tahu macam mana, macam kalau tiba-tiba anak kurang gerak, kena pergi hospital je cepat. So kita kena monitor benda tu. Sebab anak dah start aktif, dah menendang-nendang kan. Jadi kita kena kira lah. So kita punya prosedur at least 10 lah gerakan dalam masa 1 hari lah. Okay. Alright. So dalam trimester ketiga juga boleh lagi ke detail scan pada minggu 29 boleh lagi doktor, sebab booking hari tu postpone ke 8 bulan. Okey, itulah 29 minggu. Kita biasa buat 20 ke 26 minggu lah. Bergantung pada size baby tu. Kalau baby tu macam tak berapa besar, size dia okey lah, medium size apa, kita boleh buat lah. Tapi biasanya tengoklah, datang dulu, kita akan cakap macam mana. Okay. Alright, so trimester ketiga kita akan minta ibu-ibu ni untuk prepare. Sebab anytime boleh bersalin tau. So prepare barang baby, prepare emosi, prepare lah untuk for delivery. Awalnya doktor, kenapa awal sangat? Sebab ada juga kes ibu yang bersalin awal. So kita bagi bayi pramatang lah. Okay, ada yang lahir 28 minggu, 29 minggu. Okay. So dikira tak cukup bulan lah. Sebab tu kita kena prepare lah. Okay. Alright, so masa trimester ni kita buat scan, kita tengok uri kat mana kan. Kalau uri bawah tu bahaya sikit lah. Bahaya maksudnya takut risiko bleeding tu tinggi sikit. Okay. Tengok kepala baby kat mana. Secara normalnya kalau orang nak bersalin normal, kepala baby mesti kat bawah. Sebab kepala dengan punggung kan, kepala lagi berat, so kena kat bawah. Kepala keluar dulu lah. Okay, tu kita panggil kedudukan yang normal lah. Okay. So okay, apa tadi, catat gerak anak. Lepas tu kena prepare lah untuk bersalin. Prepare body, prepare mind, prepare minda lah, dengan prepare barang semua. Okay. Okay. So cukup bulan berapa minggu? Cukup bulan 37 minggu dan ke atas lah. Okay. So kalau pada 37 minggu lahir tu kira kita bagi cukup bulan lah. Right.
Okey. Masa trimester ketiga ni biasanya ibu-ibu ni akan diberitahulah tentang warning sign lagi. Okey. Warning sign ni maksudnya tanda-tanda yang perlu ibu tu untuk pergi ke hospital awal. So yang pertama adalah kalau anak tu kurang gerak. Okay, anak kurang gerak sebab insting ibu ni kuat tau. So dia boleh tahu, anak aku sebelum ni gerakan dia kuat sikit, kali ni macam perlahan sikit. Dia gerak tapi dia perlahan. So anak kurang gerak ataupun tak cukup pun gerakan dia, yang ni wajib pergi jumpa doktor atau pergi hospital cepat-cepat. Okay, sebab dah penat-penat mengandung kan, so kena cepat-cepat pergi hospital. Okay, sebab kita tak nak something yang buruk lah berlaku. Okay, lain bukan warning sign, lain yang kedua adalah tanda-tanda nak bersalin lah. Okay, ada 3 lah. Satu adalah perut rasa mengeras, kita panggil contraction pain. Contraction pain ni ikut orang. Kadang-kadang orang tu dia sakit kat depan, dia rasa macam sakit senggugut kan, rasa macam ada benda nak keluar. Ataupun ada orang juga ada sakit kat belakang, kat pinggang. Ni kan biasanya sakit pinggang, rupanya tu ada contraction pain dia. Okay. Yang kedua tanda-tanda nak bersalin adalah keluar air ketuban. Keluar air ketuban ni kena faham air ketuban ni dia sifat dia dia tak berbau, dia colour jernih. Okay. Sebab kita nak beza dengan air kencing kan. Kan biasa ibu-ibu yang perut dah besar selalu kerap tiba-tiba terkencing ke kan, ataupun kerap dia kencing kan. Okay. So nak bezakan antara air ketuban yang kencing ni, dia tak berbau, lepas tu colour dia jernih lah. Okay. Air ketuban ni dia boleh sama ada pecah kan, ataupun dia boleh jadi leaking, dia sikit-sikit je keluar. Okay. So bahayalah kalau keluar air ketuban ni. Sebab apa? Bila dah pecah tu maksudnya senang kuman nak masuk ke dalam kantung baby lah, macam tu. Senang kena nak masuk kat baby lah. So jadi kena cepat-cepat pergi hospital. Okay. Yang ketiga tanda nak bersalin adalah keluar PV bleed lah, kita panggil pervaginal bleeding, atau macam coklat-coklat ke, macam awal period tu kan, keluar coklat-coklat ke, ataupun keluar darah betul lah. Itu tiga perkara ni adalah tanda-tanda nak bersalin. So kalau ada 3 tanda ni plus ada anak kurang gerak ke, ataupun gerakan tak cukup ke apa, wajib pergi hospital cepat-cepat. Jangan tunggu lagi lah. Jangan rasa saya rasa okey je, saya rasa tak ada apa, saya rasa macam biasa je kan. Jangan, pergi terus ke hospital. Okey, jangan bahayakan lah diri kita dengan baby. Okey, alright. Okey, saya rasa okey, itu sajalah kot. Saya nak cerita pasal perjalanan sepanjang kehamilan. Okey. Satu lagi masalah yang biasa ibu mengandung alami adalah keputihan kan, Keputihan ni boleh jadi keputihan biasa ataupun yang tak elok lah, yang abnormal. Okay. Kebiasaannya keputihan ni disebabkan oleh fungus lah, kita makan candida, fungal kan, kulat. Okay. Yang paling kita takut adalah ni lah, GBS. GBS ni group B Streptococcus, dia adalah kuman lah, bakteria yang duduk dekat kita punya ni lah, saluran peranakan kan. Okay, so biasanya kalau ada GBS ni, macam mana nak detect GBS ni? Doktor akan buat ambil sampel sikit dekat pangkal rahim, kita panggil high vaginal swab lah. Hantar makmal, result balik, kita tengok apa kuman kat situ kan, untuk orang yang keputihan ni lah. So kalau ada GBS, biasanya masa nak bersalin lah, kita akan, kalau dia nak bersalin normal lah dia boleh bersalin normal, tak ada masalah. Cuma masa nak bersalin tu, doktor akan bagi antibiotik sebelum bersalin tu. Okay, untuk cover kuman tu lah. Okay, lain soalan, kalau loya berlebihan tak apa ke? Loya berlebihan ni, bagi saya, kalau selagi mana ibu tu okay, biasa loya berlebihan atau muntah berlebihan ni kita panggil hyperemesis kan, hyperrem lah, orang Melayu panggil hyperrem, orang Melayu pula kita biasa panggil hyperrem kan. Okay, biasanya kita akan make sure lah baby tu 1 ke 2 ke 3 kan, twin ke tidak kan. Biasa twin yang akan dapat loya berlebihan ni lah. So kalau dia loya tapi dia still boleh adapt lah, dia mesti boleh makan, still boleh function kan macam biasa, so tak ada masalah. Cuma ni kalau dia loya, dia lembik, dia tidur je, tak makan, tak minum kan, bahayalah kering badan dia kan. Tu yang bahaya, kena datang jumpa doktor. Doktor akan bagi ubat tu, macam saya cakap tadi tu lah.
doktor akan cakap bagi ubat ataupun terpaksa masukkan drip. Okey. Satu lagi kena ingat, pregnancy journey setiap orang tak samalah. So ada orang sepanjang mengandung tak ada masalah apa, tak ada loya, tak ada muntah, sihat macam biasa. Ada orang tahu-tahu mengandung terus loya, muntah semualah. So jangan compare lah. So yang saya nak bagi tu, jangan compare diri kita dengan orang lain. Cuma kalau ada masalah apa-apa, cepat-cepat jumpa doktor lah. Okay. So saya rasa itu sajalah kot. Tak ada apa-apa lagi kot nak bagi tahu. So ni just saya bagi overview lah perjalanan untuk, especially untuk ibu-ibu first time mengandung. Sebab biasanya blur-blur kan, apa benda trimester lah apa kan, minum air gula lah, kenapa kena minum gula, wajib ke scary-nya mana kan. Okay. So kita kena faham lah kenapa kita kena buat satu perkara tu. Okay. Ada apa-apa soalan lagi ke ataupun okay kot kan? Alright. Okay, dengar kuat boleh Okay, so itu saja kot saya nak bagi tahu apa yang saya nak sampaikan. Sharing lah, kita panggil sharing. Sebabnya musim-musim PKP ni ramai pula yang datang mengandung kan. Kalau mengidam tu macam mana doktor? Mengidam tu mengidam ni ikut orang jugalah, bukan semua orang mengidam pun. Okay. Kalau dia rasa nak makan benda-benda selagi mana yang kita boleh cari yang tak membahayakan kesihatan, bolehlah, ikutlah, tapi kena berpada-pada lah. Okay. Alright, okay. So jaga diri, apa-apa masalah jumpa doktor. Jangan tanya orang ni, tanya orang tu, orang ni cakap macam ni. Sekali kita confused tau. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Jadi kita pun rasa takut, rasa macam itulah, tiba-tiba takut sih sebab orang ni kata, oi jangan macam ni, macam ni. So yang paling penting jumpa doktor. Doktor yang akan explain perkara yang sebenar berlaku. Okay. So saya rasa sampai di situ saja. Minta maaf kalau ada salah silap. Okay. Ini apa yang saya sharing saya lah. Okay. Apa yang saya nak sampaikan kepada ibu-ibu yang first time mengandung. Orang yang dah second time, third time semua dah rasa dah benda ni kan. Ni baru first time kan. Tak tahu kan. Okay. Kalau apa masalah, jumpa doktor. Okay. Alright. So insyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Okay. Alright. Kalau ada topik menarik, kita akan bincangkan lagi. Okay. So terima kasih sebab menonton. Okay. Alright. Apa-apa salah silap, saya minta ampun. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Kalau baby masa detail sekian 24 minggu, bridge position, kira bahaya ke doktor? Okay, dia macam ni. Baby punya position biasanya kita akan kisah pada 28 minggu ke atas lah. Actually sebabnya kalau below 28 minggu tu biasa baby dia macam aktif, dia gerak-gerak. Mungkin masa scan tu dia dekat atas, mungkin besok je scan dia dekat bawah. Sebab dia still ada banyak ruang untuk dia bergerak. So jangan risau sangat lah. Okay. So dia boleh pusing-pusing lagi. So biasanya pada 28 minggu tu penting lah untuk tahu position baby. Okay. Yang paling penting masa 36 minggu lah. Kalau baby tu bridge kepala ke atas, biasanya doktor akan refer lah ke hospital. Sebab takut ada kemungkinan kena caesar. Tapi ada juga yang kita refer ke hospital, sampai hospital tengok dah normal lah, dah kepala ke bawah pula. Okay. Alright. So jangan fikir negatif. Okay. Just doa banyak-banyak, semoga segalanya dipermudahkan. Okay. Apa-apa masalah, apa-apa risauan, dah tanya doktor. Okay. So okay lah, tadi nak tutup dah. Okay. Terima kasih sebab menonton. Okay. Macam anak saya sujud solat doa. Ya, baby macam-macam dalam perut. Okay, so saya doakan semua ibu-ibu mengandung di luar sana dipermudahkan urusan semasa mengandung, dijauhi daripada perkara-perkara yang tidak elok. Okay, yang penting jaga emosi, jangan stres. Okay, makan pemakanan yang sihat. Okay, dan kalau pemasalah jumpa doktor. Okay, alright. So wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain masa. Okay.
Saya harap info ni berguna lah. Okay. Alright, welcome. Okay, bye.